Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak tingkatan 1, kita berjumpa lagi dalam kelas seni kita. Hari ini kita akan belajar tajuk ruang. Okey, tajuk ruang. Apa itu tajuk ruang? Okey, kita sentiasa berada di dalam sebuah ruang, sesebuah tempat. Cuba perhatikan deretan objek berhampiran anda dengan seperti deretan kelas, pokok, tiang yang jaraknya semakin jauh dari anda. Mengapakah objek tersebut kelihatan kecil? Okey. Bila kita tengok dekat sini, inilah kita panggil, kita tengok dekat, besar, kita tengok jauh, kecil. Ini kita panggil faktor ruang. Okey, adakah saiznya sememangnya berbeza? Ini soalan dalam buku teks kamu ni. Saiz adakah, kalau kamu tengok cikgu dekat, cikgu besar. Tapi kalau kamu tengok cikgu berada di jauh, cikgu jadi kecil. Adakah saiz cikgu berbeza? Saiz memang mengecil, tetapi panjang cikgu, tinggi cikgu ni sebenarnya tidak berbeza, cikgu tak jadi pendek lah tiba-tiba. Okey. Ini kita panggil faktor ruang. Kenapa kita kena belajar dalam seni ni unsur ruang? Kenapa? Nanti kita tengok. Okey, tidak. Itu adalah kesan antara ruang di alam nyata. Objek yang jauh akan kelihatan kecil walaupun sama saiznya. Konsep yang sama ini juga diterapkan dalam penghasilan karya seni visual. Nilai estetik sesebuah karya seni dari pelbagai sudut dapat dinikmati dengan aplikasi unsur ruang. Okey, sebelum ni kita dah belajar ada berapa unsur dah? Garisan, rupa, bentuk, jalinan. Okey, yang kita dah belajar 4 unsur. So, hari ni ada satu lagi unsur yang kita kena tahu ialah unsur ruang. Okey, kita tengok dekat sini. Ini kita belajar tajuk jalinan pun ada. Okey, tentang ukiran ni. Dekat apa kita ada sebut sedikit kan dalam tajuk jalinan tentang ruang lah. Okey, kemudian kita tengok dekat sini ada koleksi LPV SVN. Okey. Ada apa ni? Karya orang tengah kutip sayur kan. Sayur ke apa ni? Tembakau. Okey, daun tembakau. Alright. Ini sekolah lah kita tengok. Sekolah ni kita tahu bentuk dia 4 segi. Lepas tu bumbung dia segitiga. Tapi kenapa bila semakin jauh, semakin kecil? Inilah kita nak belajar hari ni. Okey. Okey, kita tengok kat sini ya. Okey, kita pergi pada persepsi seni. Definisi ruang. Okey, cikgu nak ambil highlighter. Okey, ruang adalah jarak antara objek yang wujud di alam nyata dan karya seni visual. Ruang dalam seni visual merujuk kepada kawasan kosong di sekeliling sesuatu objek. Okey, salah satulah takrifan ruang ialah jarak antara objek. Okey, jarak antara objek itu kita panggil ruang. Okey, katalah ni tangan cikgu satu, ni tangan cikgu satu lagi. Okey, jarak antara dua tangan cikgu ini adalah ruang. Jarak antara okey, ni cikgu punya kepala ni, kemudian tepi-tepi dia ni adalah ruang, tepi-tepi kepala ni. Okey. So kita nak belajar inilah ruang ini. Okey, jenis ruang. Okey, ruang terbahagi kepada dua. Okey, ruang nyata atau ruang fizikal. Ruang nyata, ruang fizikal. Ruang ilusi, ruang tampak lah. Okey, kita panggil dua jenis ruang. Ruang nyata dan ruang ilusi. Okey, kita tengok dekat sini apa, macam mana nak bezakan antara dua ruang ini ya. Okey, ni iklan daripada anak cikgu lah. Okey. Semoga dia pun belajar juga. Alright. Okey, ruang nyata dan ruang ilusi. Okey, kita tengok ruang nyata ataupun fizikal boleh dibagi kepada dua jenis, iaitu ruang tertutup dan ruang terbuka. Okey, sekejap ni kita highlightkan ruang nyata. Ruang nyata dan ruang ilusi. Okey, cikgu tak berapa gemar nak perkenalkan kamu
banyak sangat dengan istilah. Kalau boleh kita ringkaskan istilah tu tapi kita banyakkan explanation, penerangan pada istilah-istilah ni lah. Okey, ruang nyata tadi ya. Kita tengok ruang nyata. Okey, ruang ataupun fizikal tadi boleh dibagikan kepada dua jenis iaitu ruang tertutup dan ruang terbuka. Okey, ruang tertutup pula. Okey, tadi kita nak faham ruang nyata ni, ruang yang sebenar lah yang kamu berada sekarang ni. Macam kamu tonton video cikgu ni di ruang yang dalam bilik ke, di tepi, di dapur ke, di mana-mana lah kamu tonton tu menggunakan telefon kamu ke, komputer kamu ke. Okey, kamu sedang berada dalam ruang yang nyata. Macam tu. Okey. Faham ruang nyata? Okey, ruang tertutup pula. Ruang nyata terbagi pada dua pula. Tertutup, ruang tertutup dan ruang terbuka. Yang ini ya. Kita nak explain ni. Kita dah mula nak explain. Okey. Tadi jenis ruang ada dua aja. Ruang nyata, ruang ilusi. Okey. Kemudian ruang nyata pula pecah lagi kepada dua. Ruang tertutup, ruang terbuka. Tertutup ni interior lah. Dalam bangunan. Dalam benda-benda yang tertutup lah. Okey. Lepas tu ruang terbuka exterior lah, di luar bangunan. Okey. Ini contoh lah. Okey, contoh bilik tidur, contoh ruang tamu, ruang living room, tengok TV. Okey, ruang terbuka pula di sawah benda, kemudian di bahagian di tepi laut dan sebagainya. Okey, dapat faham Okey, manakala ruang ilusi pula boleh dibagikan kepada cetek, dalam, rata. Ada tiga. Okey, ruang ilusi tu apa? Ruang ilusi tu adalah ruang karya. Kita menghasilkan karya ke, gambar ke, kita ambil gambar, kita hasilkan karya. Dia ilusi saja. Kita melihat secara visual sahaja. Okey, kita tengok dekat sini ya. Kita tengok ruang, cikgu lebih suka mula dengan ruang rata dulu. Okey. Ruang rata ni, macam mana kita nak tahu beza? Okey, kita tengok ni, cikgu highlight sikit. Okey, ruang ilusi terbagi kepada tiga. Okey, ruang dalam, ruang cetek dan ruang rata. Okey, rata, dalam, cetek. Macam kita sukat kedalaman, kalau kita nak masukkan kaki kita dalam air kan. Oh, ni air ni cetek. Oh, ni air ni dalam kan. Oh, yang ini air ni nak kata rata tu tak pastilah kan. Tapi kita nak faham macam tu lah. Sebab penggunaan istilah ruang, contoh-contoh ruang ilusi ni, ruang cetek, dalam. Okey. Macam mana kita nak tengok? Okey, kita tengok ruang rata dulu. Kita tengok secara visual, dia rata sahaja. Okey, kita tak nampak kedalaman tu, dia nampak rata sahaja. Okey. Okey. Mungkin kamu susah nak faham kalau kita tak dapat perbezaan. Okey, kita pergi kepada ruang cetek. Kita banding cara nak faham dengan lebih mudah secara visual ni, kita bandingkan dua ilusi itu sendirilah. Okey, tengok rata, nampak rata. Okey, cetek, nampak dia kita kena objek tu kita dah mula dia masuk ke dalam sikit. Nampak tak? Kalau rata ni flat lah. Okey, kalau dalam ni dia dah mula tenggelam sikit dia punya visual tu. Kalau lah kata cikgu nak sentuh buah tu lah. Nak bagi kamu faham ni. Kalau cikgu nak sentuh buah tu, katalah buah tu frame tu tingkap dia, cikgu tak kena masuk sedikit tangan cikgu. Tapi masuk sedikit saja. Maksudnya bila masuk sedikit je tangan cikgu tu, cetek lah dia. Kita kena masukkan sedikit saja. Okey, sama juga yang karya Zulkifli Buyum ni. Okey,
kita tengok karya Sufi Buyung ni kapal kertas. Budak-budak main kapal kertas ni pun kita tengok kita nak ruang kita nak masukkan, nak sentuh budak-budak tu. Okey, budak-budak main kapal kertas tu kita masukkan tangan sikit je dalam frame tu. Kita dah boleh sentuh lah. Ni cara kita nak faham. Okey, dah faham ah? Harap-harap mu faham. Kalau tak faham nanti PM cikgu. Tulis dalam ruangan komen nanti. Okey. Okey. Kemudian ruang dalam ni kita kena masuk ke dalam lagi. Masuk dalam lagi kan. Macam yang ini kita tengok karya Yoh Jin Leng. Sawah Dusun. Okey, Bukit Langit. Nampak tu kita nak karya tu ke dalam. Kita kena masuk dalam lagi kan. Cikgu tak boleh sentuh lah dusun ni. Kalau nak masuk tangan tu tak boleh. Cikgu kena terbang masuk ke dalam. Ini kita panggil ruang dalam. Okey, Ismail Mak Husin ingat. Yang ini ada juga yang ruang cetek, ada juga ruang dalam lah. Macam yang karya nelayan yang di depan ni kita panggil cetek sedikit. Tapi kalau dalam tu yang sana tu. Orang yang semakin jauh tu. Kemudian bot. Kalau kamu tengok bot perahu tu. Okey, kalau cikgu boleh zoom. Okey. Yang ini cetek. Kemudian dalam. Okey. Dah boleh faham 3 jenis ruang. Okey. Bukan 3 jenis. 3 contoh ruang ilusi. Ruang ada 2 tadi apa? Iaitu ruang fizikal, ruang ruang nyata ataupun ruang fizikal, dan satu lagi ruang ilusi. Alright. Okey, kita tengok fungsi ruang. Tadi kita belajar dengan jenis ruang, kita tengok fungsi ruang. Okey, ruang mempunyai, cikgu zoom sikit. Okey. Ruang mempunyai pelbagai fungsi dalam karya seni visual. Ruang fizikal atau ruang nyata membolehkan karya seni dilihat daripada pelbagai sudut. Ini kita dapat lihat daripada pelbagai sudut lah. Okey, sudut satu kita boleh keliling dia. Bila kita ada bersembang pasal ruang, bercerita pasal ruang, kita boleh tengok dari sudut. Sudut apa yang cikgu nak masukkan ni? Sudut pandangan. Kalau pernah dengar, sudut pandangan seekor burung. Sudut pandangan seekor semut. Sudut pandangan burung, sudut pandangan cacing, sudut pandangan semut, sudut pandangan normal lah. Macam tu. So, kita bila kita main dengan ruang ni, kita dapat tengok sudut-sudut tersebut lah. Okey. Interaksi antara karya seni dan audien membolehkan pengalaman estetik berlaku. Audien dapat melihat kualiti sebenar karya tersebut dari segi bahan, gaya, kehalusan dan mesej yang ingin disampaikan. Ruang ilusi ataupun ruang tampak pula berfungsi untuk memperlihatkan karya 3D, 2D dan 3D. Sama macam kita belajar bentuk hari tu. Okey, perkara ini dilakukan melalui aplikasi ruang cetek, ruang dalam dan ruang nyata. Okey. Dapat tengok sini Okey. Kalau kita tengok dekat sini, ruang mempengaruhi warna dan saiz berdasarkan jaraknya. Kita zoom sikit kita tengok karya. Okey. Bila kita tengok karya di sini, okey, yang jauh tu warna dia mestilah warna-warna yang orang kata nak warna sejuk dah, warna jauh, warna pudar-pudar. Macam itulah. Okey. Ini permainan ruang lah. Kalau kamu perasan, kita tengok kamu keluar rumah, kamu tengok bukit tu, kita faham bukit ni, atas bukit ada pokok-pokok. Pokok tu berwarna lebih kurang warna hijau. Tapi bila kamu tengok saja bukit tu daripada jauh, kamu pergi dekat memang bukit tu berwarna hijau-hijau lah sebab ditumbuhi dengan pokok-pokok. Tapi bila kamu tengok daripada jauh, bukit tu bertukar color. Warna lebih kurang biru tua, yang sejuk-sejuk je biru dia. Jadi sebenarnya ruang itu mempengaruhi warna yang kamu nak hasilkan tu lah. Kita kena tengok lah jarak dia. Kalau dekat tu warna dia lebih terang.
Okey, kita tengok karya dekat sini. Ruang juga dapat menampakkan jarak antara satu objek dengan objek yang lain. Ini fungsi ruang lagi. Kita nampak jarak tu sendirilah. Yang dekat tu besar, yang jauh tu kecil. Okey. Itu sebab apa tu? Ada satu macam bukan teka lah, satu macam challenge. Macam mana nak masukkan, kamu kan suka challenge-challenge kan? Macam mana nak masukkan bulan dalam 2 jari? Macam mana kan? Macam mana nak masukkan bulan dalam 2 jari? Senang je kan? Sebab kita faham tentang ruang, kita buat O macam ni kan? Kita masukkanlah bulan tu dalam 2 jari kita. Okay? Alright. Okey, kemudian kalau kita tengok karya Archer, Raja Syahriman, Raja Azidin ni harimau berantai besi koleksi LPSVN. Okey, ruang nyata membolehkan karya dilihat daripada pelbagai sudut. Macam itulah. Bila kita tengok Archer, Archer ni yang cantiknya kita tak kalau kita tak bermain dengan ruang, kita dapat tengok satu sudut saja. Archer. Tapi bila kita hasilkan karya Archer, kita kalau boleh nak pelbagaikan sudut tu. Macam kita tengok dari arah ni, lain pula. Kita tengok dari arah ni, lain pula. Lagi banyak arah kita tengok, lain dia punya visual dia tu. Tampak dia tu. Ruang yang ini, ruang nyata ni, kita boleh tengok daripada pelbagai arah. Okey, boleh faham fungsi ruang. Okey, kita tengok pula perkaitan ruang dan perspektif. Okey, ruang berkait rapat dengan perspektif. Apa pula perspektif ni? Kita berkenalan pula dengan perspektif. Perspektif ialah kesan ilusi objek dalam kedudukan arah mata dengan kaki langit. Kaki langit ni kita panggil ni kaki langit. Ini kita panggil langit, yang bawah ni kaki langit, atau nama lainnya kita panggil horizon. Okey. Perspektif dapat membahagikan 3 ruang dalam penghasilan karya, iaitu ruang tengah, ruang depan, ruang belakang. Okey, kita nak faham ni, tengah, depan, belakang, cikgu ada pernah terang sekali. Tengah, depan, belakang macam mana? Okey, kalau lah cikgu letak sini tangan cikgu. Okey, ni telefon cikgu. Okey, telefon. Okey. So, yang telefon cikgu ini adalah ruang depan. Tangan cikgu ini adalah ruang tengah. Cikgu belakang ni, muka cikgu adalah ruang belakang. Kita ikut macam tu. Kalau kamu ambil gambar tu, ada ruang depan, tengah, belakang. Okey. Alright, senang nak faham Okey, perspektif tu sebenarnya nak bahasa senang dia, dia menumpu pada titik. Kalau kita tengok kat sini gambar ni, tu tengok. Pada kotak ni kotak biasa je, kita tahu panjang lebar, tapi bila kita lukis secara perspektif, dia menumpu. Inilah dipanggil perspektif. Kalau perspektif dari segi percakapan lain. Ini perspektif dari segi lukisan. Lukisan perspektif. Dia ada titik tumpu dia. Ataupun dinamakan titik lenyap. Titik lenyap. Titik tu lenyap ke sana. Okey. Kalau kamu tengok di jalan kereta api ataupun jalan yang lurus tu, kamu tengok kenapa jalan tu semakin mengecil. Sampai di satu tempat tu dia hilang. Dia jadi tajam macam tu. Hilang. Adakah jalan itu jalan mati? Tidak. Itu adalah jalan yang dipengaruhi dengan titik lenyap. Okey, kita tengok ni contoh perspektif satu titik lenyap lah. Ini dalam gambar kita boleh tengok perspektif satu titik lenyap. Yang ini adalah contoh lukisan lah. Okey, cikgu ada juga buka di di YouTube. Kalau kamu tengok sini, one point perspective lah. Kita tengok secara sepintas lalu. Okey, macam mana nak lukis satu titik lenyap kat sini. Okey. Ni garisan horizon, garisan kaki langit.
Itu kita anggap yang ke atas tu adalah langit, yang ke bawah tu ialah daratan lah. Okey, tu titik lenyap dah mula. Dalam bahasa Inggeris, vanishing point. Vanish tu lenyap lah, hilang. Okey, kemudian mula-mula kita buat yang menegak dulu. Okey. Kita nak buat kotak ni. Yang ni basic lah. Okey, ini garisan ni. Okey, garisan unjuran. Kita tarik. Okey, daripada titik lenyap. Ini kita panggil dipengaruhi oleh titik lenyap. Setiap sudut ni kita tarik. Okey, kemudian okey, ini kita nak buat dinding kotak tadi. Tadi yang depan kotak. Okey, sekarang kita nak buat yang kotak yang belakang. Ataupun empat segi yang belakang tu. Kemudian kalau kamu perasan, kalau setelah dipadam, kita boleh nampak lah bentuk kotak itu. Okey, dapat faham? Alhamdulillah. Satu titik lenyap. Nanti cikgu akan minta kamu buat aktiviti ni. Satu titik lenyap. Okey, kita tengok dua titik lenyap. Okey, sebelum kita tengok ni, kita tengok penerangan dulu. Okey. Yang ini dua titik lenyap. Lain pula kotak cara kita melukis macam ni bangunan. Kebanyakan kita berlukis menggunakan dua titik lenyap ni, kita menghasilkan objek yang kita nak nampakkan sudut. Contohnya macam lukisan apa tu dalam bangunan. Okey. Sangat sesuai untuk dua titik lenyap lah. Okey, yang ini dua titik lenyap, nampak ada dua titik dekat sini. Satu titik, dua titik. Okey. Okey, kita tengok dua titik lenyap. How to draw. Okey, kalau kamu nak cari di YouTube, 2-point perspective drawing. Okey. Okey, sama. Lukis garisan kaki langit ataupun garisan horizon. Okey, kemudian yang ini dia buat dia punya garisan vertikal. Yang ini satu contoh lah. Kita nak ambilkan sudut tu. Okey, yang ini kita nak ambil ketinggian kotak tadilah. Okey, ketinggian kotak tadi. Nampak tu. Dan okey. Yang ini nampak semua ketinggian tadi menuju ke titik lenyap. Okey. Kali ni sebab ada dua titik lenyap, tu panggil 2-point perspective drawing. Okey, lukisan perspektif dua titik. Okey. Okey. Nampak dia suruh kita swing lah. Yang ini dia tidak pakai pembaris. Okey, sebaiknya kamu ada garisan yang lurus lah. Okey. Tangan kita boleh jadi pembaris kalau kamu rajin buat latihan. Tanpa pembaris pun kamu boleh buat garisan lurus. Ada cikgu bagi tips sikit kan. Okey, sebelum tu kita tengok kat sini. Dia dah buat. Okey, perasan tak tadi? Okey, yang ini dah. Sekarang kita nak dapatkan bentuk kotak tu. Nampak? Dua garisan menegak dekat sini. Kemudian, alright. Yang bucu ni kita tarik ke sini. Okey. Nampak? Okey. Yang bucu ni kita tarik ke sini. Okey. Jangan sesat dah. Jangan sesat. Okey. Kita tengok ni. Sebab kita nak cuba bentukkan. Sekarang. Okey. Bucu ni kita tarik ke sini. Okey. Kenapalah dia buat macam susah-susah je kan. Sebenarnya bukan. Ini memang dia panggil lukisan perspektif. Kita kena ikut step-step ni. Baru dia akan dapat bentuk perspektif yang baik lah. Okay, bentuk kotak. Ikut perspektif dua titik. Yang ini yang belakang. Kalau kotak tu transparent, kita boleh nampak yang belakang macam tu lah. Nampak? Ini kita dah mula terangkan balik ataupun boldkan garisan-garisan yang betul. Nampak? Ini lukisan dua titik lenyap. Okey. Nampak tak? Okey.
Harap-harap kamu faham lah. Tapi kalau tonton saja tak akan faham lagi. Melainkan nanti hari ni kita belajar teori dulu. Nanti cikgu akan buat satu lagi kelas untuk kita lukis perspektif saja. 1 titik, 2 titik dan 3 titik. Okey. Kita pergi pula 3 titik lenyap. 3 titik lenyap ni tak ada dekat sini ya. 1 titik dengan 2 titik lah. Tak apa. Kamu nak tengok tak 3 titik lenyap? Sebab alang-alang kita dah belajar kan. Kita tengoklah 3 titik lenyap pula. Macam mana 3 titik lenyap. Okey. Okey, 3 titik lenyap. Nampak? Okey, kalau kamu nak buat objek tu daripada pandangan bawah, kamu kena horizon tu, garisan kaki langit tu kena naik atas. Niat sebab apa tu nanti boleh tengok pandangan daripada bawah lah. Kita tengok. Pandangan daripada bawah pula, pandangan daripada atas. Pandangan daripada atas. Okey, pandangan burung. Okey, kita tengok kotak ni. Nampak ada 3 titik. 2 titik di atas garisan horizon, 1 titik di bawah tu. Tapi kamu ambil dah agak-agak di tengah lah sini ya. Kita letak titik yang ketiga tu di tengah-tengah situ. Nampak kita tarik dari ke apa tu? Ini garisan tegak, nampak? Dia cuma dia tak terangkan sangat. Jadi cikgu harap kamu nampak lah dalam video cikgu ni. Okey, tak apa, cikgu akan explain lagi. Nampak ni garisan ni. Sekarang ni semua menuju pada 3 titik. Okey. Okey, sekarang yang ini kita nak buat permukaan atas kalau tak salah cikgu. Okey. Tengok permukaan atas macam 2 titik saja diperlukan. Ya, permukaan atas ni Ini permukaan atas. Ini. Nampak? Jadi Okey. Yang ini kita nak buat ketinggian bangunan tadilah ataupun ketinggian kotak tadi. Okey, ketinggian kotak tadi. Ni okey. Okey, sekarang kaki kotak tadi menuju ke titik lenyap yang kedua dan ketiga. Okey, nampak? Ini bila dah dia bolkan ni, barulah kita dapat nampak dengan baik lah. Nampak tak? Bila 3 titik lenyap, biasanya dia akan hasilkan pandangan burung. Pandangan daripada atas. Macam tu lah. Burung tu tak semestinya kita kena jadi burung. Maksudnya kita tengok daripada atas lah. Okey. Nampak tak? Kotak tadi bila kita tengok daripada atas, dia akan jadi macam ni. Di atas lebih besar, di bawah lebih kecil. Padahal kotak tu tidak macam tu. Tapi pandangan perspektif dia akan jadi macam tu. Okey. Alright. Cukup untuk pengenalan lah hari ni. Okey. So, kita dah belajar ruang perspektif. 1 titik lenyap, 2 titik lenyap dan 3 titik lenyap. Okey. Teknik penghasilan ruang pula. Okey, ruang menjadi sebahagian pada unsur dalam penghasilan karya seni visual. Penggunaan ruang dimanipulasikan melalui cara seseorang pengkarya itu melihat dan kesannya kepada kita. Raja berikut menunjukkan teknik-teknik yang digunakan untuk menghasilkan unsur ruang. Yang ini kita tengoklah macam-macam lah karya. Okey. Kalau kita boleh zoom sikit. Okey, live from Mui, pagi hari di kampung. Inilah ruang lah, ada depan, tengah, belakang. Okey. Ruang cetek, ruang dalam, ruang rata tak ada. Kita tak nampak kat sini ruang rata lah. Okey. Teknik-teknik dia tu, okey, yang ini teknik apa? Perubahan saiz. Saiz ni maksud dia orang di depan kita buat lukis besar, orang di belakang lukis kecil. Rumah di depan besar, rumah di belakang lebih kecil. Okey. Tu teknik kita besarkan, main dengan saiz. Okey, teknik yang kedua ialah image terang dan kabur. Okey, yang depan lebih terang, jelas, yang belakang lebih kabur. Ini Khalid Ibrahim, Kampung Sincirca. Okey. Ini ruang rata tadi. Nampak dia rata saja. Okey, Zaliha Syahari. Yang ni kita nak hasilkan ruang melalui teknik tindanan. Kita tindih-tindih lah.
yang di depan tindih belakang. Okey, macam ni ya. Cikgu tindih katalah cikgu nak lukis 2 jari tapi cikgu nak main dengan ruang Okey So yang ini sekejap cek. Okey macam ni. Yang lurus ni di depan, tindih yang penumbuk ni di belakang. Okey. Senang nak faham. Kita tindih. Tindanan ataupun tindanan. Kemudian bayang-bayang. Ya, kita nak bagi nampak ruang tu, kita create bayang-bayang lah. Kalau objek, ada bayang-bayang, nampak ada ruang dekat situ. Okey. Kemudian garisan perspektif, kita belajar tadi. Okey, kemudian reka letak grafik. Grafik-grafik ni pun macam itulah, kita letak ada di kanan, di kiri, dalam bila kamu buat poster, kamu nak letak kan perkataan tu di mana, poster-poster filem lah. Okey. Kalau tengok poster-poster filem memang ada dia panggil apa tu? Reka letak grafik tu. Okey, bulatan, tipografi, ilustrasi dan sebagainya. Nanti kita belajar lagi ni. Cuma hari ni kita nak belajar teknik penghasilan ruang. Ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 teknik hari ni yang cikgu sempat ajar dengan kamu semua. Okey, satu lagi cikgu nak share dengan kamu ialah yang menarik juga cikgu tengok semalam, iaitu kamu type dekat YouTube. Okey, Cosmic Eye, Cosmic View, terserah cikgu. Cerita pasal ruang. Cerita pasal ruang juga ini. Okey, kita tengok bersedia kamu akan kita terbang ke angkasa lepas. Cikgu nak bagi tahu pada kamu semua. Kita ni sekarang dalam ruang. Sentiasa ada ruang. Okey. Nampak tadi kita dah daripada wanita yang baring ni, kita sekarang terbang ke angkasa lepas. Kita terbang ke langit dululah, langit. Sebenarnya langit ni luas sangat ruang yang Allah cipta untuk kita. Kita kena rasa bila belajar tentang ruang ni, cikgu kalau merentasi kurikulum, moral dia kita kena rasa kerdil sangat. Kita bukan ciptaan yang perlu takabur, sombong, sebab kita sangat kecil sangat. Okay, kita tengok tadi ni person tadi, tengok ni person. Kita lah person tu. Okey, kita tengok. Kita terbang. Nampak? Dah besar mana kita tu? Dah tak nampak dah. Baru terbang tinggi sikit je. Okey, kita terbang lagi. Terbang lagi. Terapung. Mana kita? Kita dah seperti debu-debu saja. Tak nampak pun. Okey. Kerdilnya kita ini. Masya Allah. Kenapalah kita harus sombong? Kita dah ke angkasa lepas. Okey, kita mungkin terbang ke ISIS lah. ISIS tu tempat stesen angkasa lepas lah. Okey, untuk memantau. Okey, kita terbang lagi. Itu dia. Kita dah terbang jauh ke angkasa lepas. Nampak bulan pun dah semakin kecil. Tu bulan. Nampak bulan kita pun dah kecil. Bulan yang besar pun kecil. Okey, terbang lagi. Ini orbit kita. Tu sistem matahari kita kan. Planet yang mengelilingi matahari. Tu dia. Kecilnya kita. Terbang lagi. Mana galaksi Bima Sakti? Kita duduk dalam galaksi Bima Sakti. Okey, mana galaksi? Ini bukan galaksi lagi. Terbang lagi. Okey. Nak cerita pasal ruang ni. Tu matahari tu baru satu. Ada banyak lagi bintang-bintang yang macam hebat seperti matahari yang kita tengok seperti bintang je lah. Tapi sebenarnya matahari. Okey, terbang lagi. Tak jumpa lagi galaksi Bima Sakti. Tu
matahari tadi, yang ni kita panggil bintang lah. Dia terbang, 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 terbang. Subhanallah, Masya Allah, Tabarakallah. Tu dia galaksi Bima Sakti. Kita duduk area ni kecil je. Nah, semua planet-planet yang kita belajar tu kecil je kat sini. Ada banyak lagi planet yang kita tidak tahu ada ataupun yang kita belum dapat discover lagi. Terbang lagi, terbang lagi. Kecil lagi, ada lagi Milky Way. Terbang, 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 terbang. Yang ini dia panggil super cluster. Kalau kita belajar yang dalam agama kita, ada langit pertama, kedua, ketiga, empat, lima, tujuh ni. Cikgu tak pastilah kan. Yang ni tak ada dibuktikan. Yang ini cuma kita mengenal angkasa lepas ataupun ruang angkasa lepas ni lah. Kita duduk kat mana dah ni? Okey, patah balik lah. Semakin jauh kita. Okey, kita patah balik pula. Okey, bersedia nak patah balik, kita nak mendarat ke bumi balik ah. Okey, cikgu cepatkan video dia. Terbang balik nak mendarat ni. Dah sesat dah ni. Terbang balik, terbang balik. Okey, cikgu suka tajuk ruang ni. Okey, sampai ke bumi. Okey, bersedia nak mendarat ke bumi, bersedia. Bila kita dah sampai dekat Google headquarter ni, kita turun lagi, turun lagi, turun lagi. Ya, sampai sini. Okey. Kita ingat ruang ni saiz kita je. Kita boleh masuk pula dalam mata kita sendirilah. Kamu tengoklah. Tu dia salur darah pula. Kemudian zoom lagi. Itu bukan corona, iaitu kromosom. Okey, masuk lagi ada benda yang ciptaan Tuhan yang kecil lagi. Ada lagi ruang boleh diisi. Ada lagi. Sangat menarik tajuk ruang ni. Kita masuk dalam atomik. Sampai tak ada ruang lagi, sampai kita nak zoom lagi. Ada lagi atom pula. Okay, alright. Penat dah cikgu mengulas cerita ruang ni. Okay, so moral dia ialah apa yang kamu belajar hari ni ialah kita akan belajar apa yang kita belajar hari ni ialah tajuk ruang. Okey, kita belajar iaitu definisi ruang, jarak antara objek yang wujud di alam nyata dan karya seni visual. Ada dua jenis ruang, ruang fizikal, ruang nyata, ruang ilusi ataupun ruang tampak. Okey, ruang fizikal bagi pada dua, ruang terbuka, tertutup. Ruang ilusi terbagi pada tiga, ruang rata, ruang cetek, ruang dalam. Okey, berkaitan ruang dan perspektif ada satu titik lenyap, dua titik lenyap. Cuma cikgu bagi ekstra lagi 3 titik lenyap tadi. Okey, dan teknik penghasilan ada 7, tindanan, bayang-bayang, perubahan saiz, imej terang dan imej kabut. Reka letak grafik, perbezaan warna dan garisan perspektif. Okey, sampai di situ dulu kelas kita hari ni tajuk ruang. Kamu jangan lupa menjawab soalan-soalan yang cikgu bekalkan di bawah ini. Okey, kalau tak faham, boleh tulis di ruang komen atau WhatsApp. Okey, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.